Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan aluan. Seluruh yang amat kita kasihi, seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Mukhlisin Alam Damai, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan oleh Allah malam ini di Alam Damai berada di dalam majlis ilmu, mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita kerjakan ini terhitung sebagai satu amal soleh yang akan ditulis di dalam buku amalan kita, dan insya-Allah merupakan kebaikan untuk hidup kita dan memberi kemenangan kepada kita pada hari kita dibawa bertemu beramai-ramai dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi sebagaimana biasa kita kuliah sekitar Kuala Lumpur ini, kita gunakan kitab Anak Kunci Syurga. Mudah-mudahan kita dapat syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang negeri Selangor ada ramai yang tanya masih belum dibenarkan, ya? Jadi kita berkuliah tempat yang dibenarkan, ya? Selepas daripada membaca kitab Anak Kunci Syurga, kita akan menjawab soalan selepas mengumumkan pungutan derma sumbangan untuk masjid. Jadi siapa yang belum tulis soalan boleh tulis, ya? Dan pas-pas seorang-seorang dia sapa ke depan soalan tu. Baik, bagi yang ada kitab Anak Kunci Syurga, kita bersambung untuk bersijawi pada muka surat 98 yang ke-9. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripadanya daripada sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah, sangat loba, sangat tamak atas makanan. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala abdu adama wi'an syarra min batnihi, artinya tiada memenuhi manusia akan bejana, yakni bekas yang lebih jahat daripada perutnya, dan memada akan manusia oleh beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya, maka jika tak dapat tiada daripada ditambah, maka hendaklah sepertiga daripada perutnya bagi makanannya, dan sepertiga bagi minumannya, dan sepertiga bagi nafasnya. Menceritakan dia hadis oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Al-Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu an. Baik, masih lagi kita berada pada bab sifat-sifat hati ataupun sifat-sifat batin atau perangai-perangai dalaman manusia yang mazmum, yang dicela syarak. Kehidupan kita ni yang paling penting sekali ialah mendapat redha Allah, dan yang paling penting sekali ialah kita jauh daripada murka Allah. Maknanya kalau semua manusia tak suka kita tapi Allah redha, selamat kita. Semua manusia suka kita tapi Allah murka, tak selamat kita. Jadi nombor satu, kita kena didik diri kita, nombor satu sekali, biar Allah suka walaupun dunia tak suka. Maka setengah daripada perangai yang Allah tidak suka, ulama-ulama sebut dalam kitab sebagai sifat mazmumah. Mazmumah maknanya yang dicela oleh syarak, syarak tak suka. Syarak ni agama lah, iaitu loba atas makanan. Maksudnya menjadikan makan minum itu sebagai suatu perkara yang penting dalam kehidupan. Adakah makan minum itu salah? Tidak salah, tapi jangan berlebih-lebihan menjadi satu perkara yang diberi tumpuan yang lebih daripada perkara lain. Hukum makan minum harus, kerana kita manusia. Di antara a'radul basyariyah, tabiat manusia ialah makan minum.
Agama Islam bukan agama melarang. Itu tak boleh, ini tak boleh, bukan. Agama Islam agama mengawal, supaya tidak berlebih-lebihan. Sebab tu kita boleh makan sedap. Tidak ada satu nas yang melarang makan yang sedap. Kita kata ikan pating sedap, makan gula tempoyak, dipersilakan, hukumnya harus. Kita kata udang galah sedap, gula udang galah pula, makan, hukumnya harus. Apa benda lagi yang sedap? Deriang musang king contohnya, makan. Air apa sedap? Air melu tarik contohnya, minum. Tidak ada larangan. Apa lagi yang sedap, dipersilakan. Islam bukan agama larang. Islam dia kawal saja. Macam polis trafik, kita lalu petang-petang balik kerja ada polis tahan. Bukan tak mau bagi kita balik rumah, dia tak mau bagi belanggar, jadi dia kawal sekejap. Faham? Itulah Islam. Maka firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu, makanlah kamu, minumlah kamu. Tapi ingat ayat di belakang, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Jadi makan sedap boleh, minum yang sedap pun boleh. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan ni ada dua makna. Yang pertama, jangan yang tidak halal. Kerana yang tidak halal itu melampau daripada batas-batas agama. Yang kedua, walaupun halal, tidak banyak. Sebab tu disebut di sini, kita orang awam, ni orang awam ni kita ni. Orang awam. Orang awam ini, perut kita ni 1/3 cukup untuk makanan, jangan lebih. 1/3 lagi untuk air, dan 1/3 lagi biar kosong untuk nafas. Nampak? Maknanya kita ni tidak makan sampai penuh perut. Tidak makan sampai penuh perut ni yang dikatakan, orang kafir makan dengan 7 perut. Maksudnya penuh. Jadi kalau perut kita besar ni, 1/3 untuk makanan, nasi contoh, 1/3 biar air duduk di situ, dan 1/3 lagi kosong. Jangan penuh. Penuh tu kita sampai penuh, beres boh. Faham? Jadi macam binatang. Kerana kita umat yang terbaik. Kenapa kita umat yang terbaik? Kerana kita mengikut akan makhluk yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah kata contoh bagi kamu untuk kehidupan kamu, A sampai Z, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makan sedap boleh, jangan makan banyak. Minum yang sedap-sedap boleh, jangan minum banyak. Ni siapa pinggang nasi ni begini nasi, lauk pun tak nampak pinggang. Padahal kita manusia bukan jin. Cukup makan untuk 1/3 perut. Kita rasa lapar, kita makan. Lapar itu biasa, dan ada perasaan nak makan, itu dipanggil nafsu. Maka kita ikut nafsu untuk makan, hukumnya harus. Dengar baik-baik, yang sebenarnya tidak salah ikut nafsu. Nafsu tu diri kita. Bila kita lapar, ada perasaan dalam diri, makan, lapar dah, nak makan, itulah nafsu. Bila kita dahaga, ada perasaan dalam jiwa kita nak minum air, itulah nafsu. Maka bila perasaan nak makan itu kita ikut, kita berhenti kerja, kita pergi makan di kedai, tak salah. Bila ada perasaan dahaga supaya kita pergi minum air, itu kehendak nafsu kita, kita pun tunai, tak salah. Yang salah ialah mengikut hawa nafsu. Faham lagi? Biar boleh beza mana nafsu, mana hawa. Pak Nabi kata hawan muttaba', hawa yang selalu diikuti. Gini, kita lapar perut tengah hari, kerja pejabat, kerja apa pun, pukul 12.30 pergi kedai berasa nak makan kerana lapar, kita order nasi sepinggang, kita makan habis, itu nafsu. Harus. Tapi oleh kerana tengok ada yang sedap-sedap lagi banyak dalam almari, lepas nasi goreng sepinggang, sup pula
Satu mangkuk. Habis sok satu mangkuk, telah pula 3 butir lagi. Nah, itu sudah berlebih. Bila lebih dari yang diperlukan, namanya hawa nafsu. Dah kalau gelas sampai tinggi ni, gelas minum air, boleh mandi junub. Itu hawa nafsu. Adapun take oping macam biasa, itu nafsu. Faham lagi? Harus. Tapi dah sampai besar ni gelas, beri minum kat lembu, mampu lembu. Dah banyaknya air, tak padan dengan tukang minum. Itu tusrifun. Kamu sudah berlebih-lebihan. Itu hawa nafsu, melampau batas. Faham? Kita mengantuk pukul 12 malam. Perasaan dalam hati kita nak dia bila mengantuk, nak tidur ke nak jogging? Nak tidur, kita pun masuk dalam bilik tidur. Dia panggil ikut nafsu. Nafsu tu diri. Nah, kita ikut perintah diri untuk tidur. Bangun bila? 5:30. Kenapa? Kerana nak solat subuh. Hukumnya harus. Dan mana yang tak boleh? Tidur. Hawa nafsu. Kau apa bangun? Pukul 10. Kenapa hari ni hari minggu? Nah, hari lain bangun awal pasal masuk opeh. Nah, hari minggu pukul 10. Kalau pukul 8 subuh gajah, waktu tu panggil. Pukul 10 subuh dinosaur. Nah, ini masalah. Itu hawa nafsu. Kalau nak rumah, nak mesti besar dari orang lain, hawa nafsu. Kalau nak kereta, biar lebih pada orang lain, hawa nafsu. Nah, tapi sekadar kita nak pakai, itu nafsu, harus pada syarak. Balik, jangan tamak nak makan. Makan minum kita ini bukan sebab kita kaya, bukan sebab kita miskin. Sampai masa Allah bagi makan, sampai masa Allah tak bagi makan. Yang duduk di hospital swasta, RM500 satu malam. Nah, bukan hospital kerajaan. Yang duduk tu RM500 satu malam. Nah, tu semua orang banyak duit, tapi boleh makan. Walaupun dia duduk hospital swasta, RM500 bayar satu malam. Nah, belum masuk obat lagi. 3 malam duduk dengan obat habis kat RM16,000. Nah, boleh makan? Tak boleh makan. Hospital kerajaan pun tak boleh makan, hospital swasta pun tak boleh makan. Sebab apa? Yang izin makan itu bukan harta kita, Allah Ta'ala. Sampai masa dia tak bagi makan, tak boleh makan. Nampak? Masuk wayar kok ni, kok mulut 2 batang, ada yang tebuk kok leher, macam-macam peseng. Itu. Jadi ingat, sikit atau banyak, semua daripada Allah. Cuma bila kita banyak, kita boleh lebih daripada itu, maka kita makan kadar-kadar patut. Sedap tak salah, lebih itu yang salah. Man akala fawqa syiba' faqad akala al-haram. Barang siapa yang sudah kenyang, sumbat lagi, itu sudah hawa nafsu, maka dia sudah makan. Makan dia itu sudah haram. Maksudnya makan dia itu sudah masuk dalam lingkungan dibenci oleh Allah. 2 orang sahabat Nabi lapar. Ambil batu, letak kat perut dan diikat dengan kain. Kerana perut kita ini, bila kita lapar, kita ambil batu, kita letak atas perut dan kita ikat. Batu tu dia tekan usus kita, kita akan rasa kurang lapar. Helah dia lagu tu. Jadi ikat batu sahabat 2 orang ni. Bincang-bincang kita pergi rumah Nabi mengadu, takut-takut dapat brim ke apa. Dapat batuang ke apa. Masing-masing. Jadi bila pergi rumah Nabi, tunjuklah ni lapar dah ni, tak ada duit nak makan, tunjuk batu. Dan diriwayatkan Nabi angkat baju baginda, 2 batu sudah ikat pada perut Nabi. Nabi lagi lapar dari dia lagi. Balik terus 2 orang ni. Faham lagi? Rasulullah lapar lagi, kekasih Allah. Kita ni bukan kata lapar, makanan tak kena dengan selera mengamuk. Tahu tak? Makanan tak kena dengan selera kita, mengamuk, marah. Ada maki hamu ada. Padahal makanan ada. Sahabat-sahabat ni tak ada nak makan. Kita makanan ada, banyak dah, tak kena dengan nafsu. Marah. Agak-agak Allah sayang tak kita?
Fikir sendiri dah. Nah, muhasabah diri. Tak? Tunggu nasi, orang buat hari nasi, ikan kering. Oh, muka kita merah dah muka. Nampak tak? Ikan kering ada telur gitu. Oh, lain acang muka. Muka hak uduh dah, bertambah uduh. Tapi kalau buka tengok ayam percik, ada beza tak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Rezeki daripada Allah. Itulah kita. Tahu tak? Kita tak kira. Kita kira hak sedap saja. Padahal itu sudah ditulis 4 bulan kita duduk dalam perut mak. Allah kata pada malaikat, uktub umrahu wa rizqahu, tulis umurnya berapa dan tulis rezekinya. Tulis, siap dah. Sebab tu sampai masa kita sakit, tak boleh masuk makanan, tak boleh masuk. Walaupun anak kita bawa nasi dan sebagainya, nak suap dalam mulut ayah, Allah tak izin, keluar balik ni. Tak boleh masuk. Lepas tu jangan kita anggap makanan yang tak sedap itu bukan daripada Allah. Yang sedap daripada Allah. Alhamdulillah. Ikan kering senyap. Macam orang tahlil lah. Jemput tahlil lah. Ada buat arwah sikit di rumah. Tu imam pun Allah. Doanya kulli makan. Faham? Tuan rumah pun kata, terima kasihlah sekalian penduduk alam damai kerana sudi datang ke rumah saya nak buat tahlil arwah ni. Jadi saya malam ni saya buat agak luar biasa, iaitu tidak ada makan. Faham? Terima kata datang ni guram dia gini. Pelik guram malam ni. Tu bila kata ni bergurau ke serius. Faham lagi? Pasal pukul 2 tadi tak makan nasi dah. Ini masalah kita. Tahlil tu tidak salah, kita je yang tidak ikhlas. Mudah-mudahan kita yang duduk dalam masjid Mukhlisin semuanya ikhlas belaka. Tak? Apa dia kelebihan orang yang ikhlas? Tahu? Masjid Mukhlisin, mana masjid untuk orang-orang ikhlas. Orang ikhlas saja yang tidak boleh ditipu oleh iblis. Apabila Allah Ta'ala mengisytiharkan iblis keluar hala daripada surga dan diisytiharkan kafir dengan Allah dan akan masuk neraka pada hari akhirat, iblis cukup sakit hati. Dia telah melapaskan satu janji di hadapan Allah dengan sebab dendam kepada Adam alaihissalam. Apa kata iblis? La'ughwiyannahum ajma'in. Nampak? Aku berjanji di hadapanmu ya Allah, engkau yang menjadikan aku daripada api dengan kekuasaanmu. Hari ini aku berjanji, kata iblis, la'ughwiyannahum, aku akan sesatkan, aku akan kacau, aku akan goda, aku akan selewengkan hati mereka sekalian, anak cucu Adam. Semua sekali. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang ikhlas. Jelas di situ. Apabila kita berada di bumi sekarang, iblis tunai tak janji dia menghasut manusia? Tunai tak? Dia telah menunaikan manifestonya. Iblis tunai manifesto, kita manusia tak tunai. Faham lagi? Nampak tak? Ini bukan politik, contoh. Faham? Nampak? Iblis pun tunai janji. Bila turun ke dunia, habis. Orang putih ke, orang Jepun ke, orang Thai ke, orang Melayu ke, orang Jawa ke, orang Bangla ke, orang Parsi ke, habis ni sesatkan iblis. Sekarang ni yang masih hidup lebih kurang 8 bilion manusia, 1.8 bilion saja lebih kurang Muslim. Nampak? Yang 1.8 bilion Muslim tu pun ramai mana yang tidak semayang, yang minum arak, yang berjudi dan sebagainya. Hebat iblis. Kenapa? Kerana dia tunai janji. Tapi iblis diri khabar
illa ibadaka min humul mukhlasin, hamba-Mu yang ikhlas, aku tak mampu untuk sesatkan mereka. Nah, latih diri dengan ikhlas. Nah, sebut sama Allah, ya Allah, Allah ya Allah. Kalau pergi travel mana-mana, tasbih jangan biar berayung. Dekat mirror tengok belakang, ambil tasbih tu, masuk katul, ting, pegang tasbih. Nak pergi mana, Datuk? Nak balik Seremban. Lepas tu astagfirullah, 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 masuk highway, astagfirullah. Sampai Seremban lebih kurang 1500 astagfirullah. Kalau bawa 180 km sejam. Kalau bawa 110 dapat 3500 astagfirullah. 3500 astagfirullah dari alam damai ke Seremban, satu saja Allah terima, habis licin dosa kita, Allah ampun. Nampak? Sebut Allah. Bila sebut Allah, insya-Allah makin lama makin bersih, makin lama makin bersih. Jadi ingat, tidak salah makan minum sedap. Makan qada kita kerani makan cara kerani. Kita office boy makan cara office boy. Faham? Kita jutawan makan cara jutawan. Jangan lebih daripada had. Faham? Jangan penuh perut. Bila penuh perut, macam-macam masalah. Belum lagi masalah Allah sudah benci. Dalam hadis ini, antara yang Allah benci, orang yang penuhkan perutnya dengan makanan. Nampak? Tengok bulan puasa, bulan puas rasa. Bulan lain air sirap saja, tapi bulan puasa air sirap ada telur katok atas. Ada butir selasih kembang duduk di atas. Tengok kita buka puasa, hari lain ada tak penuh meja lauk? Tak ada. Tapi bulan Ramadan penuh. Meja tu kecil sikit dari meja snooker. Meja makan penuh lauk. Hak cicoh saja, hak poyok, hak caluk, hak budu, hak belacang. Air dengan air Milo tu, air tebu lagi, air tuak lagi, air macam-macam. Sampai kadang-kadang sambal belacang tak muat, cicoh bawah. Penuh meja makanan. Ini masuk dalam hadis ni. Bulan untuk memuaskan nafsu kita. Apa benda makanan yang tak ada sebelah bulan lain, kita order dalam bulan ni. Tak salah. Kita beli banyak-banyak sedekah. Kita makan macam biasa. Bila makan banyak, masalah. Tu yang jadi ni, rokok semayang maghrib, keluar nasi ke hidung. Nampak? Belohok. Dan bila tarawih, cari yang 8 rakaat. Mujur ada satu kaum pendapat 8 rakaat. Kalau ada lagi satu pendapat 2 rakaat, penuh masjid itu. Faham lagi? Ni 20, hak ni 8. Tak larat penuh perut. Imam Hanbali apabila dia cedera di dalam penjara di zaman Mu'tazilah, Imam Hanbali menolak tawaran jadi mufti oleh kerajaan sesat Mu'tazilah pada masa itu. Oleh kerana dia menolak permintaan kerajaan, dia dipenjarakan dan dipukul dalam penjara, diseksa. Oleh kerana sakit sangat Imam Hanbali, belakangnya dipukul, dia tak larat nak semayang tahajud banyak. Dalam penjara dia hanya mampu solat tahajud 300 rakaat sahaja. Kerana sakit. Kita tak sakit pun 3 tahun tak semayang sekali tahajud. Bangun tengok bola je. Faham lagi? Kerana apa? Ini masalah. Kita kena ada kekuatan daripada Allah. Nak dapat kekuatan daripada Allah, buat perkara yang dia suka. Tu anak-anak yang mak sayang, dia mudah dapat BMX, dapat jam, dapat telefon baru. Gitulah. Keistimewaan Allah, orang-orang yang Allah sayang. Allah tak bagi dia S900 Mercedes, Imam Hanbali. Allah tak bagi dia villa mewah. Allah bagi dia tahajud beratus-ratus rakaat. Itulah saham yang terbaik yang kalau kita boleh simpan. Dan kita makan banyak, jadi banyak tidur. Banyak tidur.
Dan bila makan banyak, kata doktor perubatan moden, banyak penyakit. Batu kata salaf, nah, Al-Maidah baitud da. Nah, perut itu dia antara sumber terjadinya banyak penyakit. Kenapa? Kerana makan. Jadi kecil manis, jadi kolesterol dan sebagainya. Dah, ada yang sumbak jantung, nah, ada kena buat bypass, ada kena buat highway, macam-macam pasien. Kenapa? Kerana makan yang sangat banyak. Dah. Akhirnya tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Kenapa? Kerana dulu diberi makan, tak jaga perut. Selesai masalahnya. Faham baik-baik. Larangan-larangan ulama tentang makan bukan larang makan sedap, bukan larang makan, bukan larang minum, larang banyak. Faham? Jangan makan banyak sangat, jangan minum banyak sangat, dan jangan makan yang haram. Kalau orang yang nak jamu daripada harta haram, minta maaf, tak apa. Nah, kita makan sendirilah. Kenapa? Bila masuk yang haram, nah, ibadat kita bermasalah. Faham lagi? Tapi agak-agak kita ni kalau duit haram, kita tolak tak? Tolaklah kalau RM15. Kalau 1.5 million faham tak lagi? RM15 haram. Haram. 1.5 juta ni. Ada ustaz kata boleh ni. Saya ada jumpa ada ustaz kata boleh. Tidak haram, dia makruh saja. Faham lagi? Nampak tak? Janganlah gitu kita. Nak kaya halal, biar halal. Mu nak pakai Bentley ke, nak pakai Ferrari ke, nak Maserati ke, halal. Bila halal, selamat di akhirat. Tapi kalau bersikap buruk sekalipun, kalau curi orang, balik awal. Dan yang ke-10, setengah daripadanya loba atas berkata, kerana sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira al yasmut. Artinya barang siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat, maka hendaklah berkata ia akan yang baik, atau hendaklah diam ia. Menceritakan dia hadis oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan berkata, dan kerana sabdanya Nabi, may yatawakkal li ma bainal lahyai wal jilai atawakkal lahu bil jannah. Artinya barang siapa menjamin ia bagiku akan barang yang antara dua tulang dagunya, yakni lidah, dan barang yang antara dua kakinya, yakni parat kemaluan, nescaya aku jamin baginya akan syurga. Menceritakan dia oleh Bukhari daripada Sahal As-Sa'di radhiyallahu anhu. Baik, seterusnya, perangai yang dibenci oleh Allah, banyak bercakap, banyak sembang, banyak berkata-kata. Ini zaman kita duduk, apa yang Nabi kata ni telah berlaku. Faham? Termasuk berkata-kata dengan pena, termasuk berkata-kata dengan keyboard. Media sosial. Tahu tak? Hari-hari nak buat status. Hari-hari nak buat status. Tapi kalau nak berkata, kata yang baik, tak ada masalah. Bukan larang cakap, bukan larang buat status, bukan larang ber-Facebook, bukan larang ber-Instagram, bukan larang apa benda ni, TikTok dan sebagainya. Tapi biar yang baik. Kenapa? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, tidak ada satu perkataan atau tulisan yang dilakukan oleh manusia, ada malaikat sentiasa menulis. Bila ditulis dalam buku kita, akan dibicarakan pada hari kiamat. Bila dibicarakan, kalaulah selamat, tidak bersalah, tidak sabit salah, alhamdulillah, masuk syurga. Tapi dengan kita ber-Facebook, kita tulis, kita bercakap, kita status, kita komen dan sebagainya, tak lepas, tak menang bicara pada hari kiamat, disaksikan oleh macam-macam malaikat dan sebagainya, maka tidak dapat masuk syurga. Bila tak dapat masuk syurga, bukan balik semula ke alam damai. No, qanalot, member of the hell, go to hell. Faham? Dalam hadis ini kata Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billah, barang siapa beriman dengan Allah, wal yaumil akhir,
dan dia beriman dengan hari kiamat. Apa maksud? Barang siapa yang yakin bahawa Allah itulah Tuhan yang akan memanggil setiap manusia untuk dibicarakan pada hari kiamat, alhamdulillah kita yakin. Wal yaumil akhir, dan yakin pula pada hari kiamat nanti perbuatan kita akan dibalas. In khaira fa khairun wa in syarra fa syarrun. Jika baik maka baik balasan, jika jahat maka jahat balasan. Kita yakin. Orang yang berkata baik masuk syurga, berkata yang haram masuk neraka. Yakin tak? Kalau yakin, fal yakul khaira, maka ucapkan dah, tulislah yang baik-baik. Allah tak larang Facebook, tulislah, nak tulis banyak mana pun, tapi fal yakul khaira. Allah tak larang kita nak ber-YouTube, nak ber-TikTok, tapi biar hasilnya yang baik. Itu je. Penyakit anak muda akhir zaman, semua benda nak tulis. Apa yang kita tulis, dia ada 3 benda. Satu, yang perkara yang dapat pahala. Fahamlah, tulis ayat Quran, tulis tafsir, tulis hadis, tulis nasihat. Tak, itu dapat pahala. Yang kedua, perkara yang tidak ada dosa, tidak ada pahala. Dia tulis JDT 1, Selangor 2. Main bola, pahala pun tak ada, dosa pun tak ada, boleh tahan lagi. Yang ketiga, balik awal, dia tulis tentang hal rumah tangga orang, burukkan suami orang, burukkan anak orang, faham lagi, fitnah orang tu, kondeng orang ni, laga orang tu, laga orang ni. Yang ketiga ni dapat dosa. Bila dapat dosa, boleh masuk surga? Tak boleh, qanalat lagi. Jadi kita pilih, kita nak masuk mana? Nak masuk syurga, falyakul khaira, kata yang baik-baik. Pilih kan? Pilih daripada sekarang. Ni tempat beramal kan? Mu nak masuk syurga? No beramal di padang mahsyar ke sini? Di dunia. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita amal. Pahala dosanya di akhirat. Faham? Dunia dapat tak pahala? Tak dapat. Tulis je. Buku kong je. Kita semayang pagi, semayang sunat subuh. Malaikat tulis je. Sunat subuh, Alam Damai, Masjid Mukhlisin. Nampak? Haji Amrullah bin Usman. Tak ada orang boleh padam. Esok duha pula, Haji Amrullah bin Usman, di tempat lokasi Masjid Alam Damai Mukhlisin. Solat duha 2 rakaat. Nampak? Lepas tu dapat dah petang. Tak dapat apa. Mu miskin-miskin gitu lah. Mu kaya-kaya dah. Tulis je amal. Lepas tu pergi umrah pula. Pergi umrah 12 malam, 12 hari 12 malam, kurantin 6 hari. Faham lagi? Ada pahala? Tak ada. Tulis je. Tak dapat pahala. Faham lagi? Tapi yang ditulis itu bila kita mati, ditutup. Bila buka? Pada hari kiamat. Jam saya 8.34. Betul? 38 lah. Oh, jangan kita lambat. Okey. Seminit lagi azan. Kita buat dosa gitu kak. Minum arak, berzina, berjudi, tulis. Sekian bulan, lokasi, nama tempat dan sebagainya. Bila kita mati, tutup buku tu. Hak baik ada, hak jahat ada. Lagi tak dapat apa dia ni. Tapi di akhirat buku tu mari. Haji Amrullah dapat hak Haji Amrullah, tak dapat Haji Osman. Hak Haji Osman dapat hak Haji Osman. Haji Ismail dapat. Hak cemak dapat. Dan bila dapat, dia akan baca segala kelakuan dia yang dibuat di dalam dunia. Dan dapat ini tanda kemenangan dia. Kalau di sebelah kanan datang buku, dia menang. Kalau sebelah kiri atau belakang, dia kalah.
InsyaAllah kita sambung selepas beri laluan kepada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la Ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah. Baik, kita sambung sikit lagi kitab Anak Kunci Syurga sebelum kita menjawab soalan. Saya ulang balik yang tadi ni. Dalam dunia ni kita buat baik, tulis baik. Setiap masing-masing ada buku. Bilakah buku itu kita dah mula ditulis? Setelah kita balik. Kalau kita balik umur 11 start tulis. Kalau kita balik umur 15 start tulis. Nabi sebut dalam hadis rufi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta yahtalim atau kama qala al hadis. Tidak ditulis dosa pahala daripada 3 golongan. Yang pertama, kanak-kanak lahir belum tulis dosa pahala. Sampailah dia balik. Kerana balik umur 10 baru start tulis dosa pahala, dosa pahala, dosa pahala. Okey? Kita buatlah pahala banyak mana pun setiap hari kita tak dapat pahala, cuma ditulis je. Kita buatlah dosa banyak mana pun kita tak dapat dosa. Dosa tu lah, nama tu ditulis dalam buku kita. Nampak? Cuma dipanggil orang yang berdosa. Dan bila kita mati, ditutup, disil, tak ada orang boleh buka, tak ada boleh tambah, melainkan jika orang hidup yang tambah dengan izin Allah. Ini kata wa alaisa lil insani illa ma syaa. Bila kita mati, kita tak boleh tambah dah dalam ni. Kita mati dah, kita nak tambah lagi solat tahajud malam-malam tak boleh. Cukup ada je. Kita dah mati dah, kita nak tambah dosa minum arak lagi tak boleh. Mu mati dah, tak boleh minum arak dah. Tu je yang ada. Tetapi jika orang hidup, contoh bersedekah, boleh. Walaupun buku telah ditutup. Okey? Ini disebut oleh ulama-ulama muktabar. Yang kata tak boleh tu ustaz Facebook. Nah, tapi ulama muktabar kata ditambah.
Contoh anak kita mati, dia bersedekah, dia wakaf dan sebagainya untuk kita, maka walaupun kita selesai ditambah. Bila tu biiznillah, dengan izin Allah. Baik, pendek cerita, hari akhirat ni dia akan bagi seorang-seorang. Ni dipanggil keputusan SPM, Sijil Padang Mahsyar. Siapa dapat belah kanan, dia menang, imtiaz, lulus. Siapa dapat belah kiri, na'udzubillah, dia fail. Ini yang disebut dalam firman Allah, wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang mendapat keputusan sijil amalnya daripada sebelah kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah, dan dia akan menunjukkan kemegahan dia itu, gembiranya itu pada kaum keluarganya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, dan barang siapa yang menerima suratan amalnya melalui belakangnya. Maksud belakang ini dalam hadis lain kata ditebuk dadanya sampai berlubang, dimasukkan tangan kirinya tembus ke belakang untuk mengambil sijil. Na'udzubillah. Nampak? Fasawfa yad'u subura, maka dia akan bertempik, celaka aku pada hari ini, binasa aku pada hari ini. Kenapa? Fail. SPM dia gagal, sijil Padang Mahsyar tak lulus. Faham? Kenapa dia bertempik, dia akan binasa? Wa yasla sa'ira, selepas ini dia kena masuk di dalam api. Allahu Rabbi. Nampak? Ini. Jadi hati-hatilah anak muda. Tulis yang kita sanggup hadapi di akhirat. Kita boleh duduk tahan dalam neraka 10 tahun je duduk dalam api, tulislah qada dosa 10 tahun. Kalau boleh duduk 50,000 tahun dalam api, tulislah qada 50,000 tahun boleh duduk dalam api. Tengok budak-budak sekarang somsing, mufti dia canggah, ulama dia kata sewil, faham lagi, tok guru dia kata sesat, faham lagi. Tu mereka semua akan dipanggil seorang demi seorang untuk bertanggungjawab dengan apa yang mereka tulis dalam media sosial. Betul tak? Sekarang ada cara baru nak masuk neraka. Ambil ustaz-ustaz yang dia tak suka, lagakan dalam reaction video, buat react video, post dalam dia punya account, nanti orang komen pro kontra berbalah dalam tu. Dia yang buat react, ini semua ni jalan menuju neraka jahanam belaka. Dalam hadis dikategorikan sebagai namam, orang yang mengadu domba, melaga-lagakan orang. Jenis laga orang ni dalam YouTube ke dalam Facebook ke, ahli neraka. Sebab apa? Sebab Nabi kata la yadkhul jannata namam, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang melaga orang. Jelas tak lagi? Hati-hatilah. Tapi ada orang marah, ustaz jangan ambil kerja Tuhan. Kenapa ustaz kata masuk neraka? Ustaz bukan ambil kerja Tuhan, ustaz kerja ustaz. Faham lagi? Apa kerja ustaz? Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku, Nabi kata, walaupun sepotong ayat. Nabi kata masuk neraka, ustaz baca masuk neraka. Faham? Nabi kata masuk syurga, ustaz pun cerita dapat syurga. Bukan kerja ustaz nak menentukan syurga neraka. Faham? Tapi Nabi sudah sebut la yadkhul jannata namam, tidak akan masuk syurga namam, orang yang melaga-lagakan orang. Faham? Kalau jenis poh yang benda-benda lagu tu, laga orang tak? Laga orang. Jelas tak dalam hadis tak masuk syurga? Bila tak masuk syurga, balik semula ke alam damai? No, go to hell. Faham? Jadi hati-hati. Yang lepas-lepas istighfar. Allah tak heran dosa kita banyak, tapi dia heran kenapa tak mau taubat, minta maaf kepadanya. Dalam satu hadis Nabi kata barang siapa dapat menjamin, dia dapat jaga dua benda, antara dua tulang dagu, antara dua tulang paha. Antara dua tulang dagu apa? Lidah. Faham?
Jaga lidah. Antara dua tulang paha, kemaluan. Maksudnya jangan mu jaga kemaluan, jangan buat yang haram dengan kemaluan. Mu jaga mulut, lidahmu jangan sampai berkata yang haram. Aku jamin dia syurga. Faham? Maknanya dosa kemaluan dan dosa lidah. Kita ada 300 lebih anggota badan, tapi yang banyak buat dosa 7. Faham? 1, mata. 2, lidah. 3, telinga. 4, perut. 5, kemaluan. 6, tangan. 7, kaki. Jarang orang buat dosa dengan ketiak, dengan lutut, dengan buku lali. Jarang. Faham? 7 ni Tapi dalam 7 ni, yang paling banyak buat dosa 2, kemaluan dan lidah. Antara kemaluan dengan lidah, kenapa mereka paling banyak buat dosa? Kerana kemaluan dan lidah tidak ada tulang. Faham lagi? Barang lembek jangan bergurau. Faham lagi? Nampak tak? Kerana tidak bertulang. Kemaluan ada tulang? Tak ada. Kemaluan perempuan tak ada tulang. Kemaluan laki-laki tak ada tulang. Oh, jangan gurau barang lembek. Lidah ada tulang? Tak ada. Tutup dengan gigi, pagar besi dah. Bawah pagar, atas pagar. Gerai pula dengan bibir, keluar juga. Zup 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 zup. Tu lidah kita. Masuk neraka juga. Dah barang keras jarang memudaratkan orang. Contoh kalau binatang lah. Pernah kita dengar lelaki digigit kura-kura? Tak ada. Kura-kura ni lori lanyek atas belakang pun tak ada hal. Cuma CS dada lah. CS dada. Nampak? Kalau tikus lanyek di kereta, mampu tikus. Ular lanyek pun mati. Tapi kura-kura gagah ni. Kenapa dia keras? Tapi dia tak kena orang. Tapi kalau tedung sela, king cobra. Tok Bilal nak pergi azan pagi subuh, dia duduk kat kepala rupuk kat pagar tu. Lepak situ, Tok Bilal pijak ekor. Patuk keting. 5 minit tahlil. Tahu tak? Bahaya tak? Pasal apa dia bahaya? Pasal dia lembek. Kodek. Pup. Meninggal dunia. Kalau tak meninggal pun, I see you. You don't see I. Tutup dengan topeng oksigen. Kenapa ICU tu bila? Ular tedung sela patuk. Bisa dia. Antara kemaluan dengan lidah, siapa king? Lidah. Kemaluan mu nak berzina dalam masjid tak boleh. Tapi kalau lidah atas jadah, boleh fitnah orang. Tasbih duduk tangan lagi, boleh mengumpat dah. Nampak lagi? Hati-hati. Banyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada kita. Dan yang seterusnya, setengah dari segala kelakuan hati. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab persoalan yang diajukan oleh penduduk Alam Damai, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Al-Mukhlisin untuk melancarkan kutipan derma dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Program pengimarahan Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai Ceras, petugas akan bangun sekarang menggunakan karung ija yang tertera di hadapan ini. Sila bergerak sekarang petugas untuk mendapatkan sumbangan. Pelan-pelan pelan-pelan. Adik, masuk. Jangan takut. Ini bukan zakat. Zakat tak bagi berdosa. Tak. Ini derma, tak bagi tak berdosa pun, tak tak? Cuma kedekut lah kalau tak bagi. Jangan bimbang. Saya tak bawa duit lain kali. Boleh banking, boleh apa. Bukan saja masjid ni, mana-mana masjid kita pergi pun, kalau kita ada duit, bubuh dah. Bahkan kalau kita beri kepada orang kafir yang miskin, dia susah, kita beri sumbangan dia, dapat pahala. Nampak? Apatah lagi bagi rumah Allah. Sebab kalau kita makan,
dia jadi najis. Kita minum jadi air kecing, sedap mana pun. Kita pakai jadi kain buruk. Kita derma jadi harta kita di hari kiamat nanti. Nabi kata ma akal tu pakai abla itu. Makan semua jadi hancur, jadi najis. Wama habis tu pakai afna itu. Apa yang kamu pakai mahal mana pun baju kot, jadi kain buruk juga akhirnya. Ma sadaqtum faqad abqa itu. Tapi yang kamu sedekahkan itu kekal sampai hari kiamat. Pelan-pelan kutip. Jangan buat tidur. Buat tidur gitu. Nah, jangan sayang berderma. Kerana apa? 2 tahun kita kena COVID-19. Ramai mana yang mati, meninggal dunia. Betul tak? Ada saudara mara, ada sebelah mak, ada sebelah tok, ada sebelah bini kita meninggal, ada kawan kita, kawan lama sekolah meninggal, ada kawan kerja. Betul tak? Ada kawan rapat, ada kawan jauh, ada kawan Facebook. Betul tak? Tiba-tiba kita tak meninggal-ninggal pun. Ada lagi ni. Sayang pula nak derma Allah balik awal. Faham lagi? Orang lain meninggal tu. Ada yang tanam tadak baca talqin, ada yang tak dang mandi, tayamum saja, ada yang tayamum pun tak. Faham lagi? Ada yang ditidurkan. Kita ni hidup lagi, sayang nak beri RM100 ke masjid. Nah, ada masalah kita ni. Ada masalah besar. Motherboard virus. Nah. Buka beg tu, tunjuk depan muka dia. Dia buat tak nampak, serekuk dengan beg tu. Nampak? Berkurang bukan wajib. Pakat-pakat beri sumbangan. Baik. Soalan depan saya ni ada lebih kurang 25 atau 30 soalan. Comel dia tarik. Kita pakat-pakat dengan, walaupun saya mula menjawab soalan, teruskan membuat kutipan. Soalan yang pertama, saya suka beli terus. Walaupun saya jawab, terus buat kutipan. Saya suka beli baju bandar. Selepas beli saya basuh je. Adakah sah untuk pakai ketika solat? Daripada Bob. Bob mana pun tak tahu. Bob tutup poli. Dengar baik-baik bila ada soal jawab agama. Kita fahamkan soalan tu dulu. Siapa yang faham soalan, mudah dapat jawapan. Lepas kita dengar jawapan, simpan kemah-keming dalam hati. Lain kali ada orang tanya, kita boleh jawab. Kerana syarat jawab soalan bukan janggut panjang. Syarat jawab soalan tak mesti pakai jubah. Syarat jawab soalan bukan mesti pakai kopiah. Walaupun tak pakai jubah, pakai baju adudu, boleh jawab soalan. Syaratnya tahu apa yang sebenar. Faham lagi? 20 tahun lagi kalau orang tersalah cakap, kita ni malam ni ingat, kita boleh betulkan. 20 tahun lepas di alam damai, aku dengar dah soalan ni, jawapan dia ni. Nampak? Dia beli baju bandel dan dia balik, dia basuh. Adakah sah dia pakai untuk semayang? Faham tak? Dia suka beli baju bandel dan dia beli baju bandel, dia balik, dia basuh. Jadi soalan ni, lepas dia basuh, dia pakai baju bandel yang dibasuh tadi, sah tak semayang dia? Dengar baik-baik. Syarat sah semayang, hendaklah suci pakaian yang dipakai daripada najis. Kalau dia beli bandel, bajunya itu tidak dibasuh, lalu dia pakai buat semayang, hukumnya tetap sah jika tidak ada najis pada baju itu. Walaupun dia tak tahu baju ni tuan asal mungkin kena najis dan mungkin tak kena najis, maka bila mungkin begitu, muhtamalun al-aslu al-ibahah, asalnya hukumnya harus dulu. Cuma kita bila beli baju walau yang baru sekalipun, afdal kita basuh dahulu.
Jadi kalau baju bandel awak tidak ada bukti terkena najis, sunat basuh, bukan wajib. Mana lebih baik basuh. Dan selepas basuh boleh pakai untuk semayang. Kenapa? Telah menepati syarat, iaitu suci dari najis. Kita beli kereta tuan dulu orang kafir. Orang kafir boleh jadi bela anjing, boleh jadi tak bela anjing. Adakah wajib kita basuh kereta dengan air tanah? Tidak wajib. Kenapa? Kerana mungkin saja. Dan bila dia mungkin bela anjing, anjing itu mungkin masuk dalam kereta, mungkin tak masuk. Jadi bila ada mungkin, tidak wajib. Bila wajib basuh, ada bukti dalam kereta penuh dengan bulu anjing, itu baru ada bukti, baru wajib basuh. Okey? Jadi selesai. Siapa beli baju bandel, sunat basuh dulu pakaian, dan bila sudah basuh dengan betul, boleh pakai buat semayang, tak ada masalah. Soalan seterusnya, salah seorang adik-beradik meninggal dunia dan waris laki-laki tidak uruskan harta pusaka dan ambil jalan lepas tangan. Adakah ini salah dan apakah hukumnya? Ada 5 beradik ditinggalkan. Faham lagi? Ada 5 beradik. Seorang daripada laki-laki waris ini tak heraukan, tak bahagi dan sebagainya. Maka kalau dia tidak heraukan, orang lainlah ambil inisiatif. Laporkan kepada amanah raya, senang. Nah, warisnya begini, ni IC waris, ini nombor kad penalang waris, dah beri semua, dan jumlah harta akan diresmikan oleh pihak Jabatan Amanah Raya. Siapa yang dapat, siapa yang tak dapat, yang dapat berapa persen, mati stamp mahkamah, itu akan dibahagikan. Faham lagi? Itu cara lagu tu. Sebab kadang-kadang dia ni dah ada duit, dia buat tak cara je. Jadi kita suruh dia buat tak endah. Lantik orang lain seorang lagi adik-beradik kita untuk uruskan. Faham lagi? Jika adik-beradik kita tak mampu uruskan, pergi ke pejabat, senang saja. Soalan seterusnya, adakah dengan dirotan 40 kali peminum arak akan terlepas dari mendapat seksa akhirat? Bagaimana minum arak suruh orang awam kawannya rotan dia 40 kali tanpa sabit hukum oleh hakim? Kerana undang-undang Malaysia tak ada. Terlepas juga ke hukuman di akhirat. Terima kasih. Baik. Seorang yang minum arak, dia bertanya malam ini. Dia kata kalau kita minum arak, kita kenalah hukum 40 rotan. Contohnya Malaysia melaksanakan hukum Islam suatu masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekarang tak lagi. Katakan, maka dia minum arak kena tangkap. Minum arak ini 40 rotan. Tapi 40 rotan Islam bukan macam sekarang dalam jail. Satu rotan terkeluar daging punggung, 3 bulan tidur menerak. Faham lagi? Otak kuat sangat. Nampak? Ni ayung gini macam main golf. Faham lagi? Rotan dalam Islam ni perlahan gini je. Peh macam kat Aceh sekarang. Slow peh 40 boleh balik je. Tak pun bengkak dan sebagainya, perlahan sangat, tapi memberi kesan. Kerana di khalayak ramai, dan dia bila dipukul walaupun perlahan, dia menerima, dia berasa dia bersalah. Tak, bila rasa bersalah itu mudah datang keinsafan. Itu ya tujuan. Bukan hudud Islam nak suruh dia mati, melainkan dalam bab hukum mati. Okey? Jadi bila dia sudah dikenakan hukuman rotan 40 kali hudud Islam, adakah akhirat kena lagi? Baik soalan ni. Dengar baik-baik. Semua jenis hukuman hudud, hukum potong tangan, mencuri dan sebagainya, dia sudah dikenakan hukuman hudud 40 rotan kerana minum arak. Akhirat macam mana? Akhirat tidak ada kaitan dengan hukum hudud di dunia. Hukum hudud di dunia hanyalah diwajibkan atas siapa yang jadi kerajaan. Siapa jadi kerajaan, wajib laksana hukum hudud. Tak kira parti mana pun. Parti UMNO jadi kerajaan, wajib laksana hudud. Parti PKR jadi kerajaan, wajib laksana hukum hudud. Parti apa lagi? Parti PAH jadi kerajaan, wajib laksana hukum hudud. Parti Bersatu jadi kerajaan, wajib laksana hukum hudud. Mari parti mana pun, dia orang Islam, wajib laksana hukum hudud. Wa anihkum bainan nas bima anzalallah.
dalam Quran sudah sebut, dan adalah kamu jatuhkan hukum di kalangan manusia dengan hukum yang Allah turun daripada langit. Faham? Tak ada kaitan. Jadi orang yang minum arak ini, sama ada dia sudah kena hukum hudud atau belum kena, akhirat bergantung. Satu, jika dia sudah bertaubat di dunia, maka tidak lagi dikenakan apa hukuman di akhirat. Jika dia tidak bertaubat di dalam dunia, maka di akhirat bergantung. Jika Allah kehendak, Allah ampunkan dia. Jika Allah tidak kehendak, dia dihukum di akhirat. Sekalipun dia sudah kena hukum hudud di dunia, tapi dia tak mau bertaubat kepada Allah, maka dia belum tentu nasibnya adakah kena atau tidak di akhirat. Tetapi siapa yang tidak kena hukum hudud, berzina, berjudi dan sebagainya, tapi sudah bertaubat kepada Allah, tidak lagi dibicarakan. Ingat, siapa yang bertaubat daripada dosanya, Allah terima, maka tidak ada lagi tulisan itu dalam buku. Bila tidak ada tulisan dalam buku amal, tidak akan dibicarakan kes itu di hari kiamat. Faham? Soalan seterusnya, macam kapal terbang lalu. Saya bunyi lagi. Okey dah. Apabila isteri sudah kahwin, automatik ketaatan perlu 100% pada suami. Apakah seorang isteri yang pernah ziarah ibu ayah di kampung ketika sakit dan ketika meninggal dunia, suami tak izin isteri untuk pergi? Mohon pencerahan. Baik, bagus soalan ni. Dia kata isteri wajib taat 100% kepada suami, sebab dia sudah menjadi isteri orang. Hak ni tak betul. Bukan 100%. Faham lagi? Tapi kebanyakannya kena taat kepada suami selama mana perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan perintah agama. Faham? Contoh, mana-mana isteri yang keluar rumah tanpa izin suami, maka dia berdosa. Tetapi jika perkara yang dibenarkan syarak, dia tidak berdosa. Asalnya gitu. Ayyumam mar'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi la'anat hal malaikah hatta tarji' atau kama qala. Mana-mana isteri yang keluar rumah suami tak izin, maka dia kena laknat sepanjang dia keluar sampai dia balik. Atau suami dia kata jangan pergi, dia nak pergi Sogo. So, baik bini, jangan keluar, dia keluar juga. Perjalanan dia sampai ke Sogo tu dilaknat, balik pun dilaknat, sampai rumah barulah berhenti laknat. Faham? Tetapi dalam kes-kes yang perlu, tidak. Contoh, isteri itu sakit gigi, nak pergi cabut, suami dia kata saya tidak izin keluar, dia keluar juga, tidak berdosa, kerana berubat itu wajib atas suami. Faham lagi? Kaki si isteri rebah dalam bilik air, nak pergi klinik atau pergi beruruk kat Tok Mudin, tak, terseliuk, saya tak izin awak keluar, maka keluarnya tidak berdosa. Baik, dalam kes jumpa dengan ibu bapa, sebenarnya suami tak boleh menghalang. Faham lagi? Jadi kalaulah ibu bapa itu datang ke rumah, suami tak izin jumpa, suami itu berdosa. Adik-beradik isteri datang nak jumpa dengan bini kita, kita tak suka, kita marah, isteri kita jumpa juga, tak berdosa, kita yang berdosa. Faham lagi? Maksud kita halang ni, maksudnya keluar sesuka hati, pergi rumah kawan, bukan rumah ibu bapa. Ada pun rumah ibu bapa dibenarkan syarak. Faham lagi? Cuma secara total kita bercerita, kerana perempuan ni bukan saja nak pergi rumah ibu bapa, dia kona kot lain banyak. Faham lagi? Ingat Jadi kalau kita tak suka dia pergi rumah adik-beradik dia mari, kita tak boleh halang. Biar dia bercakap, biar dia berjumpa, kerana itu adik-beradik dia. Faham lagi? Jadi bukan kuasa betul-betul veto. Faham lagi? Bukan kuasa mutlak. Tapi pada kebanyakan hal tak boleh keluar ke mana-mana tanpa izin suami.
Dan kalau suami tak suka jumpa dengan kawan lama dia, orang ni, tak boleh jumpa. Tapi kalau ibu bapa adik-beradik, tak menang suami. Boleh berjumpa, tapi qadar-qadar masa yang patut sebagai seorang isteri. Soalan seterusnya, saya ada dengar satu hadis, kalau kita lukis manusia adalah haram. Apakah maksud kalau melukis pasu bunga tidak kira haram? Seorang laki-laki zaman Nabi, dia kerja melukis orang. Dia lukis orang. Nabi kata jangan lukis gambar orang gini, potret-potret gini bang. Nanti kamu kena hidupkan di akhirat, kagimu tak mampu. Kata laki-laki tu, saya tak ada bakat nak kerja lain, ni je saya pandai melukis. Nabi kata kalau begitu awak nak kerja melukis juga, lukis yang tidak bernyawa. Jelas di situ tak? Maka ulama pun membenarkan jadi pelukis, lukis benda yang tidak bernyawa. Baik, contoh pasu bunga, lukis pasu bunga, lukis air terjun, lukis pokoknya, lukis apa lagi? Buruh gigi, lukis motor, lukis kereta, faham? Dan kalau lukis manusia, ulama berkhilaf lagi. Pertama, kalau untuk sembahan haram, untuk dipuja-puja haram, lukis orang nampak aurat dan sebagainya haram, lukis orang tutup aurat tapi jadi aib orang itu dengan lukisan itu haram. Kalau lukis kepala saja potret, ada khilaf ulama. Kenapa? Bila diberi roh, kata pandangan setengahnya, tidak hidup kepala saja. Faham? Jadi ada khilaf lagi. Adapun patung berlembaga itu haram dengan ijma' ulama. Walau bagaimanapun, sebagian ulama membenarkan lukis komik-komik sebagai alternatif supaya berpaling pada komik-komik yang haram pada komik-komik yang dibenarkan oleh syarak. Faham? Soalan seterusnya, kita ambil wuduk, dalam mulut ada gula-gula. Lepas selesai 6 rukun baru kita berkoma sebab nak dapat kerja berjemaah. Mohon penjelasan. Dia sayang gula-gula, kelak haid dia, nak buang, maka dia tak koma lagi, dia ambil wuduk dulu. Dengan basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, apa semua sampai habis kaki, dia pun koma lah supaya hilang bekas gula-gula dalam mulut. Hukumnya harus, cuma dia meninggalkan berkoma pada awal. Kerana sengaja meninggalkan madmadah, berkoma pada awal wuduk, makruh perbuatan dia. Kerana wuduk kita ini, pertama sah, tak ada fadilat, sah saja. Iaitu buat yang wajib saja. Yang kedua, bukan saja sah, ada kelebihannya, termasuk dapat keampunan dosa. Mana? Dia buat wuduk itu dengan ihsan, dengan ahsan, dengan yang terbaik. Ni yang Nabi kata, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu. Barang siapa mengambil wuduk, dia elokkan wuduknya itu, saqatat khatayahu min jasadihi kullihi au kama qala, akan gugur semua dosanya daripada tubuhnya selepas berwuduk. Maksud ahsan di sini ialah dia buat semua yang Nabi buat. Dengan mula basuh tangan, lepas tu berkoma, air ke hidung, basuh muka, semua gurah dan tahjil, dan berdoa lepas wuduk, dan semua basuh 3 kali. Itu maksud ahsan. Faham lagi? Soalan seterusnya, saya nak tanya macam mana nak khusyuk ketika mendirikan solat. Kalau tanya bab khusyuk, dia ada rendah sampai tinggi. Saya hak benda-benda boleh lah, hak tinggi dah sampai martabak ni. Faham? Dia macam askar juga. Hak benda-benda prebek, lang kopra, sarjan meja, lieutenant muda, lieutenant captain meja boleh lah. Hak atas lagi kena lieutenant, kena meja, kena brigadier general tak boleh. Yang pertama sekali ialah tamakun. Watadabbur. Tamakun watadabbur. Apa tamakun? Diam, jangan bergerak-gerak. Bergerak yang disuruh saja. Allahu Akbar, diam. Allahu Akbar, diam. Maknanya diam anggota. Yang kedua, tadabbur. Tengok bacaan apa yang kita kata di mulut pada hati. Mulut kata apa? Allahu Akbar. Hati, Allah Maha Besar. Mulut pula kata
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Mulut, hati, ku hadapkan mukaku kepada Allah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Contoh. Faham? Rakaat, subhana rabbiyal azim. Dalam hati maha suci Allah yang maha agung. Kalau gitulah dipanggil khusyuk orang awam. Sudah memadai. Cukuplah bagi kita ni cak ayam ni. Faham lagi? Cukup. Boleh buat lagu tu. Tamakun. Faham tak? Ada orang tak tamakun. Allahu Akbar. Tergaru-garu macam monyet. Tapi bukan orang damai lah tu Syah Alam. Faham lagi? Nah, derah garu tu kena molek dalam takbir garu. Allahu Akbar. Dah lagi dia garu. Nah, apa masalah? Diam. Tapi kalau sangat penting garu, tak khusyuk, baru kita garu dengan tertib. Ambil tangan letak gini. Tu cara dia. Jangan setiap rasa je garu. Setiap rasa garu tu yang jadi macam monyet. Tu macam beruk kena belacang. Belajar tamakun, diam. Hati ingat, insya-Allah. Tak apalah khusyuk cak ayam pun, tapi sekurang-kurang nama khusyuk juga. Sebab kita ni kadang-kadang nak dapat khusyuk je 40 tahun tak dapat. Sebab semayang ni sebenarnya bukan tempat ingat pada Allah, tempat ingat barang hilang. Faham? Allahu Akbar. Lah, tak robok nak kunci motor. Tahu lagi. Tadi dah ingat ni, bila sembahyang ingat dah. Aduh. Punah kita sembahyang itu, betul tak? Soalan seterusnya. Apakah kau mencuri kerana lapar? Seperti darurat banjir baru ni. Begini, kita lapar yang tak ada pilihan, kalau tak makan mati. Maka faman ya'tura ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Barang siapa sampai pada situasi tidak lagi boleh memilih untuk menyelamatkan nyawanya, melainkan buat benda yang haram padahal bukan dengan sengaja dan tidak berlebih-lebihan, fala isma alaih, tidak ada dosa atasnya. Dia minta dengan orang bantuan, orang tak bagi. Dia nak berhutang nak beli makanan, orang tak bagi. Nak mati dah ni. Ada sebiji pokok, buat es buah di pohon, dia pun ambil makan. Pertama, sangat lapar yang boleh memudaratkan nyawanya atau memudaratkan dia jadi cacat dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada lagi orang yang lain yang boleh membantu selain daripada ambil mencuri lagu tu. Yang ketiga, bukan dia sengaja nak mencuri. Yang keempat, ad-daruratu biqadriha saja. Darurah itu dengan qadarnya saja. Bukan sampai bawa microwave dengan tali basing. Itu bukan darurah. Faham lagi? Jadi maksudnya, kalau kita lapar, yang sangat lapar, merangkak di padang pasir 3 hari tak makan, jumpa bangkai lembu hak tak sembelih, mabuh dah. Faham lagi? Jadi asalnya hukum makan bangkai haram. Innama harrama alaikumul maitah, hanya saja kami haramkan kamu makan bangkai. Tapi 3 hari tak makan, tak ada pilihan. Merangkak dah, takkan merangkak bangkai. Sini laksa Penang, mana ada laksa Penang tengah padang pasir. Bangkai itulah. Maka dia makan. Nampak? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, mengikut qadar saja. Qadar mana yang dia boleh makan bangkai? Qadar menyelamatkan nyawa, tidak mati. Tak boleh lebih. Ni pikul pula bawa. Faham lagi? Untuk petangkaran makan haram, tak boleh. Sekadar tu je makan. Gitulah. Tapi bukan kes ni, kes yang rumah tak kena banjir, pergi ambil bantuan dia kau. Nampak? Itu semua tu dapat api neraka. Dia tu tak terlibat langsung rumah dia. Memang dia hidup kampung yang sama, tapi rumah dia air pun tak sampai. Rumah dia tinggi. Dia turut isi borang dan sebagainya, dapat 4,000, 5,000. Ini dilaporkan. Faham lagi? Hukumnya dia dapat api neraka. Nabi sebut man sa'ala amwalan nas, barang siapa ambil minta harta manusia.
Faham tak lagi? Takassuron, kerana dia sudah ada, cuma nak tambah harta. Faham? Innama yas'alu jamran, hanya sungguhnya dia sudah meminta atau mendapat api neraka. Jelas tak lagi? Tapi orang lain ni peduli apa? Dia kira lah masuk neraka pun ustaz, kita akan keluar juga akhirnya. Paling lama adalah 50,000 tahun kita duduk dalam api, lepas tu kita keluar lah. 50,000 tahun pun nak duduk dalam api, satu saat pun jengkreng. Betul tak? Tak percaya membalik ni, buka striker Maxima. Faham? Bila sampai merah dah striker, selok kain, buang underwear, duduk. Jangan 10 hari, satu saat je, dengan striker-striker kat ICU. Faham lagi? Betul tak? Nabi kata narukum hadza juz'un min sab'ina juz'an nar yaumil qiyamah. Ini api yang membakar rumah kamu ni hangus semua, baru 1 juzuk dari 70 juzuk kepanasan api neraka. Nampak? Soalan seterusnya, apa beza jumhur ulama, ijma' ulama? Jumhur majoriti, kebanyakan. Ijma' kesepakatan semua sekali. Faham lagi? Tapi maksud ulama' ni yang mu'tabarun, yang diintibar saja. Pandangan yang tak intibar tak diambil kira, walaupun dia tak setuju. Maksudnya katakan jumhur ijma' ulama', semua ulama' setuju. Faham tak? Benda ni halal, atau semua ulama' setuju benda ni haram, itu panggil ijma'. Dah tu ada beberapa orang ustaz dalam Facebook tak setuju. Hei, tu bukan ulama'. Faham? Itu tidak mu'tabar. Faham? Tu ular dalam semak. Faham lagi? Yang mu'tabar ni imam-imam besar. Faham? Macam Imam Nawawi, Imam Hanbali, Imam Syafi'i dan sebagainya. Tak? Ni kadang-kadang benda yang ijma' tu dia boleh pusing lagi. Kita kata benda ni haram, Syekh. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi ada lega yang kata tidak haram. Ulama mana? Dia tidak ulama lah, dia kawan saya. Dah kawan ulama, kawan awak tutup guru. Dah, dia kerja pasar mozaik je. Allahu Rabbi, ini masalah kita. Tak? Dia tak sampai kepandaian ni, tak boleh pakai. Faham lagi? Macam kerja yang bawa tangga kapal terbang tu. Bila kapal terbang mari, dia akan bawa tangga tu. Nah, kita nak pergi Mekah, dia nak tolong pilot kan. Mu nak naik tak? Aku tak naik. Pasal dia tak ada ilmu, walaupun dia kerja dengan mas 40 tahun dah. Faham? Soalan seterusnya, boleh tak kita qada salat maghrib kerana sibuk kerja? Boleh, tapi masuk neraka lah. Tahu tak? Kenapa? Kerana sengaja tinggalkan semayang. Allazina hum an salatihim sahun, mereka yang melambatkan semayang sampai habis waktu. Nah, ni mana? Yakhiru ha ila apa? Akhirul waktu, melambatkan semayang sampai habis waktu sengaja. Dikira tidak semayang walaupun muqadha. Tak boleh. Qadha ni orang tertidur, orang terlupa. Nabi kata man nasya an salatin aw nama anha falyusalliha idza zakaraha. Barang siapa terlupa sungguh, dia terlupa semayang, maka naklah dia qadha baru lepas dia teringat. Atau tertidur, dia ingat dia semayang ada isya, sembang-sembang dengan bini, tidur. Esok Allah malam tak semayang isya, tidak berdosa, qadha esok. Ni dah masa diingat nak semayang, tapi kerja tak karang qadha lah. Masuk neraka. Faham tak lagi? Dosa haram, dosa besar. Ramai lagu ni. Meeting tak boleh, kena meeting dulu nanti semayang. Nampak? Tak boleh. Soalan seterusnya, boleh sikit lagi dah. Isteri saya kuat membebel dan garang.
Apa hukum ketika suami mengajak isteri bersama, isteri tolak ajakan? Marah suami yang mahu bersama. Siang untuk laki dia. Siapa tanya ni? Mu gelak-gelak mu lah tu. Dia kata bini dia garang dan bini dia suka membebel. Nah, Allahu Rabbi. Dia ajak bersama, dia marah laki dia. Nah, dengar baik-baik. Orang perempuan bila dia sihat tak sakit, bila suami dia ajak bersama, hendaklah ditunaikan. Iza da'ar rajulu imra'atah, kata Nabi. Apabila suaminya memanggil isterinya, apa? Ta'tiha walau kanat 'ala tanur au kama qala. Hendaklah isteri itu datang terus kepada suaminya, walaupun isteri itu sedang berada di dapur. Faham? Ada riwayat walaupun sedang duduk di belakang unta. Maksudnya isteri sedang memasak di dapur, tengah buat kek lapis kat bandar lah. Nak, laki dia panggil, yang jimak. Contoh Datuk, contoh. Nah, maka kalau tengah goreng ikan, lepor kuali pergi kat isteri. Faham? Kalau tengah kukunya terajang mesinnya, pergi kat laki. Kenapa? Kerana hadis tadi. Falta'tihi walau kanat 'ala tanur, datang segera kepada suaminya walaupun sedang sibuk di dapur. Nampak? Itu panggil isteri solehah. Faham tak lagi? Dan isteri solehah ni mudah tak? Payahlah. Dia macam kayu gaharu. Faham lagi? Tepi-tepi jalan tu bukan kayu gaharu. Faham lagi? Nah, batu kayu gaharu grade A 200,000 sekilo. Grade nombor 5E 16,000 sekilo. Pasal payah dapat. Faham tak? Batu isteri solehah payah dapat. Seumpama seekor burung gagak yang warna putih di antara 200 ekor burung gagak berwarna hitam. Faham tak? Jadi isteri kita di rumah gagak putih ke gagak hitam? Kalau tak hitam pun kelabu-kelabu gitulah. Faham lagi? Nak putih tu payah. Nah, ni lah. Kalau di tengah lipat baju, panggil, terus pergi. Nampak? Jadi tiba-tiba kita tak dapat isteri macam tu. Dah macam mana? Cerai? Jangan. Nasib kita lah tu. Faham tak? Nasib lah. Jangan pergi cerai pula. Nah, isteri ni bukan macam kawan WhatsApp. Kalau kita tak suka boleh left group. Kita kalau kita admin kita boleh remove. Isteri dah tak boleh nak remove. Sabar je lah. Nasihat dia, faizuhunna, nasihat. Tak makan nasihat, kita buat balik borang poligami. Bang, kenapa bang? Kerana saya ajak awak bersama awak selalu marah saya. Jadi saya terpaksa kahwin seorang lagi untuk mudah jimat saya. Faham tak lagi? Dia ambil surat tu memang dia koyok terus sebab dia pantang poligami. Dia kata jangan poligami, mulai sekarang 24 jam jimat. Faham lagi? Tu nampak? Tu orang perempuan jangan main, tu tak? Orang puang dia mati dah, kita cerita nak kahwin, bangun balik mayat. Faham? Tapi bukan hak ni lah, hak tak mari. Nasihat, nasihat, jangan nak salah dia saja. Kadang-kadang dia garang, memanglah bukan semua molek. Faham lagi? Kita gitu juga orang lelaki, betul tak? Kita tak akan dapat pasangan yang sempurna melainkan di dalam lagu. Dalam lagu ada lah. Realiti tak ada. Suami sempurna mana ada? Isteri yang sempurna mana ada? Tipu belaka. Tu tulis dalam Facebook, tulis nak mengabui mata kita. Balah tu tulis kasih sayang. Faham? Kalau dia tulis sayanglah anak-anak anda, belum tentu dia sayang. Kena molek dia yang maki hamun anak dia dalam rumah. Laki dia tengok status makmu, bodoh orang percaya. Faham tak lagi? Laki dia tahu lah. Suka maki sepak terajang anak, tapi dia akan tulis baru lepas terajang anak dah, dia akan tulis kasihlah anak-anak anda. Faham lagi? Itu akhir zaman. Suami gitu juga. Kalau jenis tak bagi nafkah, dia tak akan tulis I hari-hari tak bagi nafkah. Mana tulis? Dia tulis lain lah, dia yang terbaik.
Itu akhir zaman. Lepas tu kalau tengok status yang bebeh, jangan percaya terus. Kemudian isteri saya pula suka membebel. Jadi kalau isteri suka membebel itu biasa. Isteri aku pun sama. Faham lagi? Dah macam mana? Kalau tak mau yang membebel, kahwinlah dengan lelaki. Kalau isteri nama perempuan, 99% membebel. Itulah mulut dia. Betul tak? Kerana kekuatan laki-laki, tangan, kaki dan sebagainya. Kekuatan wanita, lidahnya. Betul tak? Tak percaya tengok mak kita dengan ayah kita. Mana banyak mulut? Mak. Tok dengan toki, tok banyak mulut. Tu kelebihan dia. Popek. Mulut dia lagu tu. Tengok kalau anak balik sekolah. Ayah ada. Dia tengok balik dah gitu. Anak pun masuk lah rumah 2 orang. Tapi kalau mak tengok, aku kata dah kasut je pun depan, tokeng pun dalam kasut. Mana boleh dia? Lagi keluar balik budak-budak. Jeng gitu. Betul. Jangan ramai orang mulut dia. Kalau orang bini kita duduk kat muka pintu, kucing lari. Ayah-ayah lari tapi takut. Lagi mulut banyak itu. Biarlah nak kan walaupun dia suka membebel, dia masuk untuk kita. Dia beranakkan anak kita. Jadi berlebih kurang tak sama. Maaf memaaf. Soalan seterusnya. Bolehkah solat sunat rangkum? Sekarang kau boleh subuh dengan tahiyat masjid. Boleh jika keadaan sudah tidak ada ruang. Kita ada ruang untuk 2 solat sunat. Tahiyat masjid dulu, lepas tu sunat fajar. Kita masuk tu ada 5 minit saja lagi. Maka kita buat sunat fajar sebelum duduk. Maka kata ulama fiqh, dapat pahala sunat fajar, dapat pahala tahiyat masjid. Kerana sunat fajar itu kita kerjakan sebelum duduk. Dua-dua dapat. Soalan seterusnya. Ramai golongan pondan, salah satu dari tanda kiamat. Yang mana akhir zaman nanti Nabi kata laki-laki lebih sedikit daripada wanita. Mohon pencerahan. Ya memang di antara tanda akhir kiamat, akhir zaman, min asyratis saah. Nampak? Min asyratis saah maksudnya setengah daripada alamat dekat dengan kiamat. Ayyaksuran nisa wa yakillur rijal, ramai kaum wanita, sedikit kaum lelaki. Sehingga 50 orang wanita, rasionya seorang laki-laki. Sekarang 3 wanita, seorang laki-laki. Bukan kira Malaysia, seluruh dunia 177 negara, 3 perempuan, 1 laki-laki. Rasio pada nisbah. Faham? Dekat nak kiamat, 1 laki-laki lebih kurang 50 perempuan. Faham? Betul lah tu. Itu hadis sahih. Soalan seterusnya. Bolehkah buat witir 3 rakaat 1 salam? Boleh. 3 rakaat 1 salam boleh. Yang tak boleh 1 rakaat 3 kali salam. Faham lagi? Nampak tak? Jadi witir ni 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau siapa nak buat 3, afdal buat 2 dulu, salam. Lepas tu 1 lagi, salam. Faham? Tapi kalau dia buat macam maghrib, 3 rakaat 1 salam, harus. Cuma setengah fuqaha kata makruh, setengah ulama kata khilaful aula. Tapi hukumnya harus, tak berdosa pun, dapat pahala nisbah semayang. Nisbah salam 2 kali itu lebih bagi semayang orang yang buat 2 kali. Soalan seterusnya. Saya baca Al-Mulk sebelum tidur, tapi kalau saya tidur sebelum, saya baca surah Al-Mulk dilakukan selepas solat maghrib. Bacaan Nabi kata sebelum siapa yang baca sebelum tidur surah Al-Mulk begini. Dia pun baca lepas maghrib. Boleh. Dan yang paling afdal sebagaimana yang tercatat dalam hadis. Dengar baik-baik. Nabi kata man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah. Al-hadis, siapa baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat. Okey? Kalau hadis itu suruh suatu amalan, kemudian sebut pula masanya, kita buat masa lain, harus. Faham?
Tapi kita buat macam dalam hadis malam Jumaat, afdal. Faham tak ke? Perintah buat amal kadang-kadang tak sebut masa, kadang-kadang sebut masa. Nampak? Contoh tak sebut masa, Nabi kata iqra'u yasin, bacalah yasin. Tak kata malam Rabu ke malam pasal malam. Faham tak ke? Nah, tapi kalau man qara'a suratul kahfi fi yaumil jumaah, sebut malam Jumaat. Kita buat malam Jumaat afdal, kerana sama macam dalam hadis. Tapi siapa pergi baca malam Rabu atau malam Isnin dapat pahala. Tak afdal macam malam Jumaat. Faham? Soalan seterusnya sikit lagi. Saya solat sunat tahajud buat lepas solat isyak jam 3 pagi, tidur awal, boleh atau tidak? Boleh. Dia tidur awal lepas maghrib, dia bangun solat isyak pukul 3 pagi. Lepas solat isyak tahajud, boleh. Faham? Tak ada masalah, asalnya tengah malam. Yang tak boleh, dia buat tahajud lepas sembahyang zuhur. Adakah mati kerana lapar termasuk mati syahid? Ya. Tidak ada makanan, mati kelaparan, kosong habis perutnya, dapat syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Macam mati beranak, mati aksiden, timpa di lori, pecah perut, pecah mata. Faham? Mati terbakar, mati lemah, mati penyakit taun. Syahid. Apa makna syahid? Mandi, semayang, tanam mayat. Tapi maksud syahid akhirat, dia ada pahala, matinya lebih susah daripada orang lain. Soalan seterusnya, bisul pecah masa solat, adakah kena batalkan semayang? Tak payah. Tapi lepas semayang kena bersih nak semayang yang lain. Yang batal ialah keluar daripada kemaluan depan atau belakang, batal wudu. Keluar kencing, batal tak wudu? Keluar najis, batal. Keluar bisul, batal tak wudu? Tak batal, tak batal semayang. Dan bisul tu kan najis. Ya, bisul itu nanah keluar. Bila keluar nanah itu najis. Nanah ini damun apa? Damun fasid. Darah yang sudah binasa. Asalnya darah. Okey. Keluar darah dalam semayang lain daripada kemaluan, tidak membatalkan semayang. Kita belum semayang, bisul, ni bisul contoh, pecah, meleleh darah, tak boleh semayang kerana belum semayang. Wajib basuh, bersihkan nanah dan darah. Wuduk tak batal, kita pun semayang sah. Semayang dalam keadaan meleleh darah tak sah. Faham? Tapi kalau dah semayang, Allahu Akbar, baru pecah bisul, walaupun banyak, tidak batal. Syarat jangan keluar dari kemaluan. Contoh, dia ada bisu kat celah punggung, adalah besar bola tenis. Faham? Dia terlupa, dia pergi duduk, bom, pecah. Faham tak? Pecah masa tayat akhir. Habis kain pelekat. Maka tidak batal untuk solat itu saja. Kerana Sayyidina Ali pada malam ditikam, esok semayang subuh, keluar darah bekas luka tikaman. Faham tak ke? Dan diteruskan solat. Ulama ambil daripada cerita tu. Faham lagi? Soalan seterusnya, suami menyanyikan lagu talak 3, adakah ia jatuh talak? Ada hadis Nabi menyebut talak adalah bukan satu benda yang boleh buat main-main. Jawabnya begini, betul. 3 perkara bergurau pun jadi, sungguh pun jadi, iaitu nikah, cerai dan rojak. Faham? Nikah, cerai, rojak. An nikah wat talaq war rojak. Faham tak lagi? Contoh, dia gurau-gurau bernikah, cukup syarat saksi wali, sah nikah. Faham? Dia bergurau-gurau talak pula isteri dia, yang hari ni anniversary kita 10 tahun berkahwin, abang nak hadiah 1. Apa dia bang? Abang ceraikan awak. Terkejut bini dia, abang bergurau je, jatuh talak. Okey, kerana lapar itu soreh jelas. Nampak lagi? Jadi dalam lagu dia ada tak disebut saya telah ceraikan awak? Kalau ada, jatuh talak.
Yang tak jatuh dalam majlis taklim, majlis taklim, majlis mahkamah dan sebagainya. Faham? Jadi ustaz mengulang-ulang lapas, tak jatuh isteri ustaz di rumah. Nah, qadi mahkamah syariah, hakim mengulang-ulang lapas, tak jatuh isteri qadi di rumah. Faham lagi? Orang lain tak boleh. Binimu lama, mana lama Cik Mat? Tak nampak. Aku cerai dah bini aku tu. Faham? Jatuh talak. Dalam drama dia kata aku telah ceraikan isteriku 1 talak, maka isteri dalam drama tak jatuh, kerana bukan isteri dia, isteri dia yang di rumah sedang menonton drama, jatuh talak. Faham tak? Tapi kalau dia kata dalam drama itu aku ceraikan kamu dengan 1 talak, kamu depan tu siapa? Isteri dia dalam drama, tak jatuh siapa-siapa pun. Faham lagi? Tapi aku telah ceraikan isteriku. Faham? Isteriku tu hak dalam drama ke hak di rumah? Hak di rumah. Hak di rumah jatuh talak. Faham? Jadi banyaklah orang berlakon drama dah jatuh talak kalau mereka ada lapas lagu tu. Faham? Dah kami tak tahu, tak tahu jatuh talak. Siapa suruh tak tahu? Faham lagi? Kenapa orang lain tahu? Kerana mereka suka majlis ilmu, jadi tahu. Orang tak suka majlis ilmu tak tahu. Lu tanggung sendiri. Nabi kata bergurau pun jatuh. Jadi tengok lapas dulu. Dia kata lagu ni lagu talak 3. Ada tak lapas tu disebut aku ceraikan kamu wahai isteriku dengan 3 talak, baru jatuh. Faham? Tapi kalau lagu itu tak ada sebut aku ceraikan kamu, tak jatuh. Faham? Sebab nak jatuhkan talak bukan senang-senang lapas. Biar betul lapas tu cukup syarat. Kalau aku cerai tak jatuh. Kita balik lagi, kita kata ke bini kita yang aku cerai, jatuh tak? Tak jatuh. Aku cerai, tak jatuh. Dah apa hukumnya? Bangang namanya. Faham lagi? Nampak tak? Dia kena aku ceraikan kamu. Nampak? Ada fa'il, ada maf'ul. Saya akan cerai awak, tak jatuh. Kenapa? Kerana akan. Yang jatuh ni fi'il madhi. Aku telah ceraikan awak. Atau mudhari' mana halun, mana sekarang. Sekarang kamu sedang kena cerai, jatuh. Aku akan cerai, tak jatuh. Jaga, aku akan cerai kamu, tak jatuh. Aku akan cerai, aku akan cerai, aku akan cerai, aku akan cerai, tak jatuh kau. Tapi jangan buat main-main. Kerana kita tak pandai. Soalan yang kedua sebelum akhir. Banyaknya soalan, biar ustaz lain jawab pula. Kenapa banyak makanan yang dikategorikan sebagai makanan tak sihat oleh doktor masih mendapat kelulusan halal dari JAKIM? Dia maksud halal di sini, makanan itu kita makan tidak berlebih-lebihan dan tidak haram pada syarak. Jadi kalau kita makan berlebih-lebihan, dia menjadi mudarat pada kesihatan. Ia tetap halal. Contoh gula. Gula ni makan banyak penyakit. Tapi kalau kita makan sikit, hukumnya tidaklah penyakit. Tapi takkan kita tak nak tulis kata tidak halal gula. Setiap yang dikategorikan sebagai halal itulah yang kita jangan wala tusrifu tadi. Jangan berlebih-lebihan. Jadi tidak salah JAKIM mengkategorikan halal benda yang kalau kita tak jaga jadi mudarat. Dia yang maksud halal ni jangan asal zatiyah itu haram. Itu tak boleh. Jadi walaupun JAKIM telah senaraikan ini halal, tak, fast food dan sebagainya halal kerana ingredient bahan yang dibuat itu tidak bercanggah dengan syarak. Tapi walaupun benda itu halal, kita ni kena pandai-pandai sendiri, kena jaga, jangan berlebih-lebihan. Faham? Soalan yang terakhir pada malam ini. Panjang-panjang. Saya akan bercuti ke Terengganu dari Ipoh 4 hari 3 malam. Hari keempat tu saya sudah check out dan ingin pulang ke Kuala Lumpur. Soalan saya, adakah saya masih kira musafir bermukim Terengganu saya bercuti tersebut? Zaman TikTok, Instagram berkembang, remaja masa kini aplikasi tukar muka kepada muka orang. Apa hukum kita tukar muka kita? Asalnya bertudung, guna aplikasi jadi cantik, terbuka aurat, nampak rambut dan sebagainya. Baik.
Daripada Ipoh nak pergi Terengganu, dia nak duduk 3 hari, tapi hari keempat baru check out, baru keluar daripada hotel. Dengar baik-baik, siapa yang nak musafir perjalanannya 2 marhalah atau lebih, maka perjalanan pergi dinamakan musafir, boleh jamak qasar. Perjalanan balik pula 2 marhalah juga atau lebih, boleh jamak qasar. 2 marhalah ni lebih kurang 85 km hingga 90 km. Daripada Alam Damai ke Kuala Terengganu 450 km. Okey, dah lebih dari 85. Okey, orang sini nak pergi Terengganu, dalam perjalanan boleh jamak qasar. Terengganu balik Alam Damai boleh jamak qasar. Selesai waktu. Okey, nak duduk di Terengganu, siapa yang nak pergi di Terengganu itu selama 3 hari atau 2 hari atau sehari atau seminit saja, dia tetap bernama musafir yang singgah saja. Bila nama masih musafir yang singgah, 3 hari itu, 2 hari itu dia boleh jamak qasar siang dan malam. Okey. Tapi kalau kita nak pergi ke Terengganu, nak singgah itu 4 hari atau lebih, 4 hari atau 5 atau 6 atau 7 atau sebulan atau setahun, sekurang-kurang 4 hari atau lebih. Bila nak duduk tu dalam perjalanan dari Alam Damai nak pergi ke Terengganu, nak pergi di mana Datuk? Nak pergi Terengganu, nak pergi rumah ustaz. Lama mana Datuk nak duduk Terengganu? 4 hari. Faham tak? Ada tak hajat nak duduk 4 hari tu? Ada kan? Maka sampai saja di Kuala Terengganu, dia Datuk sudah hilang nama musafir, bertukar nama pemukim Kuala Terengganu, haram jamak, haram qasar. Faham lagi? Okey, cuma hak ni dia tanya hari keempat tu check out, maka hukumnya kira 3 hari saja. Faham lagi? Kerana dia sudah keluar. Dia hari keluar, hari masuk tidak dikira. Baik, dengar baik-baik orang Alam Damai. Siapa nak pergi, saya nak tanya dulu. Kalau kita nak pergi ke suatu destinasi, nak duduk 3 hari saja, masih musafir atau mukim? Jawab. Baru seminit tanya, baru kabur. Musafir lagi. Ingat ingat sampai mati. Nak pergi satu tempat, nak singgah 3 hari atau kurang, masih musafir. Bila masih musafir, boleh tak jamak qasar? Boleh. Kita nak pergi ke satu destinasi 4 hari atau lebih, sampai saja di tempat itu, kita musafir atau mukim? Mukim. Boleh tak jamak qasar? Tak boleh. Satu lagi rahsia nak khabar. Macam mana nak kira 4 atau 3 itu? Malam ni dapat. Okey? Maksud 4 atau 3 itu tidak termasuk hari kita pergi atau hari kita balik. Hari yang tak masuk hari pergi, hari yang tak masuk hari balik. Begini, hari ni hari apa? Ahad. Kita nak pergi Terengganu, hari ni hari Ahad. Contoh, lagi pukul 11 tadi kita pergi, hari Ahad. Sampailah pukul 11, 1, 2, 3, 4 jam sampai. Maka hari Ahad tidak kira. Yang kira Isnin, Selasa, Rabu. Nak balik bila? Khamis. Hari pergi Ahad, hari balik Khamis, hari duduk Isnin, Selasa, Rabu. Ini dipanggil 3 hari. Faham? Jangan kira dengan hari pergi, nak 3 ni. Jangan kira hari balik. Faham? Hari pergi tak kira, hari balik tak kira. Hari ni Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ahad tak kira, Khamis tak kira. Tinggal apa hari? 3. Musafir. Tapi kalau nak balik hari Jumaat, hari ni hari Ahad, pergi sampai hari ni, esok Khamis, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Bila balik? Jumaat. Tambah 1 gigi jari. Jumaat balik tak kira. Ahad pergi tak kira. Tinggal apa? 4. Hilang nama musafir. Faham lagi? Angguk kaki kena roti telur sutih, dah ingat pula dah. Faham lagi? Ingat sampai mati ya. Nampak? Wallahu a'lam. Itulah. Mudah-mudahan tak banyak, sedikit dapat kepahaman. Dan saya mohon maaf lah kalau terlebih masa. Sumbangan wang derma kutipan pada malam ini
RM5,377. Nah, pihak masjid hanya mampu ucapkan jutaan terima kasih Allah yang akan sempurnakan balasan pahala di yaumul mahsyar nanti insyaallah. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.